Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Ahlan kepada semua, Sabahun Nur, Sabahul Khair, selamat pagi, salam pertemuan dalam Hayati Quran, siri yang ke-670. Masya Allah. Sekejap je masa berlalu. Ada siri yang ke-670 dan kita pada pagi ini nak sambung pembacaan, penghayatan daripada ayat yang ke-60 daripada surah yang ke-8 Al-Anfal, muka surat 184. Namun sebelum kita teruskan, apa kata kita buat benda yang paling penting dulu, kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga apa jua yang kita lakukan adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'ai ila al-huda wa dalalati ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, salam Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari. Jangan lupa untuk melakukan sunnah-sunnah pada hari ini. Jangan lupa untuk membaca suratul Kahfi, memperbanyakkan selawat kepada junjungan baginda Nabi. Pada waktu itu banyakkan bersedekah dan memberi. Mudah-mudahan insya-Allah kita beroleh yang terbaik pada hari yang penuh dengan kebaikan dan barakah ini. Saya nak raikan dahulu sahabat-sahabat yang direkomen, ahlan-ahlan kepada Azaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu juga Ramlah. Terima kasih di atas gift yang diberikan Azaz. Di ruangan FB, ahlan-ahlan Kak Kamiza, Bunga Lawang, Muhammad Hardi, Lin Pertama, Safia Sapian daripada Palembang, ahlan-ahlan. Kemudian Wan Muhammad Suid, kemudian Nazlina Sanin, Fatimah Cikmat, terima kasih. Hashimah Muhammad Nur, kemudian Habibah Suib, Laila Omar, Ana Sukaimi, Fatimah Cikmat, Jamila Ihsan, Bunga Lawang, Siti Zabidah Hasan, terima kasih banyak-banyak, jazakillah khairah Kak Jamila Ihsan, Sabariyah Surin, Hashimah Muhammad Noh, kemudian ahlan-ahlan Jora Azlin Sufian, Farida Ismail, Norizita Rifin, Indon Hashim, Siti Zara Ahmad, Siti Zabidah Hasan, Azima, Zuraida Sidik dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Betul, Kak Laila Umar, syukur kita dapat lagi bertemu pada pagi ini. Syukur, mudah-mudahan Allah bagi kesihatan, dan dengan kesihatan dan nikmat yang Allah bagi, kita gunakan pada perkara yang Allah suka, mudah-mudahan insya-Allah. Lalu pada pagi ini kita nak sambung masih lagi pada ayat yang sama. Semalam saya tak sempat nak habiskan kerana ayatnya sedikit panjang, iaitu mohon sahabat-sahabat bantu catat ayat yang ke-60 daripada surah yang ke-8 Al-Anfal. Ayat yang ke-60 daripada surah yang ke-8 Al-Anfal, muka surat 184. Jom, walaupun kita dah baca semalam, kita baca lagi sekali ayat ini dan kemudian kita terus pergi kepada pengajaran yang kita boleh ambil daripadanya. Saya harap sahabat-sahabat dah buka Al-Quran, ada Al-Quran, kita boleh biasakan ataupun kalaulah mungkin ada yang dah hafal, mana tahu ada yang hafalan seperti Imam Syafi'i, dengar je semalam dah hafal, maka jom kita baca sama-sama ayat yang ke-60, muka surat 184, surah yang ke-8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون صدق الله العظيم. Alan-alan, adakah suara tak jelas ke bagaimana? Lain putus-putus, adakah daripada pihak saya? Saya baru perasan ada komen. Mohon 3 orang untuk berikan maklum balas sebab daripada tempat yang berbeza-beza. Adakah tak jelas lain daripada pihak saya ataupun bagaimana? Azaz kata jelas. Kemudian Kamizah 1, kemudian siapa lagi 2 orang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Boleh ke lagi 2 orang? Kak Laila Umar pun jelas. Bunga Lawang, Nur Aini Nasir, Nurizi Tarifin daripada Kak Sahabat Benam jelas. Okey. Mungkin daripada tempat sebahagian sahabat-sahabat lain tak jelas. Okey, sebab saya baru perasan, saya minta maaf. Okey, lalu ayat ini ringkasannya kita telah kongsikan semalam. Kemudian selepas ringkasan, selalunya kita berkongsi tentang kaitan ayat ini dengan ayat sebelumnya pun kita telah kongsikan semalam. Namun untuk hari ini kita nak baca dulu terjemahan yang mana firman Allah Subhanahu wa taala, wa a'iddu, dan bersiap sedialah. Wa a'iddu, wa terjemahannya dan, a'iddu bersiap sedialah, la untuk bagi, hum mereka. Siapakah yang dimaksudkan dengan mereka di sini? Iaitu musuh. Bersiap sedialah untuk musuh. Mastata'tum, segala apa yang kamu mampu, min quwwatin, daripada kekuatan. Maka dalam tafsir Al-Wasit semalam kita telah baca penjelasan tentang apakah yang dimaksudkan dengan kekuatan. Wamin, dan daripada ribatil khail, pasukan tentera berkuda, sediakan. Maka kita telah berhenti di sini. Kita telah berhenti sampai wamir ribatil khail, dan kita telah kongsikan lebih kurang 5 tak silap. 5 pada waktu itu pengajaran sampai ribatil khail. Seterusnya kita nak sambung. Maka kenapa Allah Subhanahu wa taala suruh kita melakukan persediaan? Lagi-lagi untuk berhadapan dengan musuh yang tidak pernah kenal erti mengalah. Maka Allah terangkan pada waktu itu persiapan tadi penting, bukan nak perang, tak. Persiapan tadi bukanlah kerana nak bunuh orang, tidak. Islam datang dengan kasih sayang. Persiapan tadi bukanlah nak membinasakan orang, tidak. Tujuan dengan persiapan ketenteraan, pengalaman yang dibuat, Allah terangkan pada ayat ini, turhibun, untuk, ataupun dalam kurungan supaya, ataupun agar, turhibuna, kamu menakutkan, bihi, dengan persiapan tersebut, adu wallahi, musuh Allah, wa aduwakum, dan musuh kamu. Itu tujuan dia. Tujuan daripada persiapan yang dibuat adalah untuk menakutkan musuh Allah dan musuh kamu. Maka daripada sini pengajaran yang ke-6 untuk ayat ini. Pengajaran yang ke-6, tapi untuk pagi ni pertamalah. Tapi untuk ayat ni, ataupun kita sebut nombor 1 supaya senang. Kita gabungkan nanti dengan semalam. Pengajaran yang pertama yang kita boleh dapat daripada firman Allah turhibun. Maka daripada sini kita dapat tujuan daripada persediaan ini bukanlah sekadar nak membunuh, tidak. Islam bukan datang untuk membunuh. Bahkan Nabi SAW bila pergi ke mana-mana tempat, Nabi akan ajak dulu kepada Islam. Kalaulah mereka masuk Islam, maka pada waktu itu tidak ada sesuatu apa pun yang Nabi ambil daripada mereka.
Kalaulah mereka tak masuk Islam, maka Nabi beri pilihan kedua untuk mereka bayar jizyah. Bayar pada waktu itu umpama cukai. Tapi dia bukan setiap hari pun, setahun sekali. Dan kadarnya pun pada waktu itu tidaklah tinggi. Ada tahap dan kadarnya untuk yang kaya, yang miskin dan juga yang sederhana. Dan kalaulah mereka bayar jizyah, Nabi tak ganggu apa-apa pun. Bahkan Nabi letakkan pada sahabat untuk menjaga keamanan tempat tersebut. Akan tetapi kalaulah mereka pilih untuk bermusuh dan pada waktu itu tak nak berdamai, barulah jalan terakhir pada waktu itu adalah Nabi SAW pada waktu itu mengangkat senjata. Maka tujuan daripada persediaan dan persiapan sebenarnya bukan pada waktu itu nak membunuh, memerang, tidak. Tujuannya pada waktu itu adalah untuk menakut-nakutkan. Nak menakut-nakutkan siapa? Musuh. Itu je tujuan dia. Maka daripada sini pengajaran yang pertama yang kita boleh dapat adalah daripada perkataan turhibun, tujuan daripada persediaan dan persiapan tersebut adalah supaya musuh boleh takut. Dan daripada sini juga pengajaran yang kedua yang kita boleh dapat, bersedia atau mencegah lebih baik daripada merawat. Mencegah lebih baik. Sebab bila musuh takut, musuh tak datang menyerang. Janganlah tunggu musuh datang menyerang baru nak bersiap sedia, dah terlambat. Maka daripada sini pengajaran yang kedua yang kita boleh dapat, Al-Quran didik kita kenapa perlu untuk meletakkan ketakutan pada musuh supaya pada waktu itu mereka tak datang serang. Mereka tak bawa tentera menyerang Nabi dan para sahabat. Daripada sini juga kita belajar pada waktu itu apa persediaan daripada kekuatan-kekuatan. Tadi tujuannya adalah supaya musuh tak datang menyerang. Maka inilah yang diumpamakan dengan mencegah lebih baik daripada merawat. Tapi kadang-kadang kita suka pada waktu itu tak nak mencegah. Maka penyakit pun sama kadang-kadang. Kita tak berusaha pun untuk mencegah. Maka saya pun kadang-kadang susah. Sebab tu saya sebut kita. Kadang-kadang dalam usia-usia yang macam ni sepatutnya kena jaga pemakanan. Tapi kadang-kadang susah nak jaga pemakanan. Maka nak kena jaga pemakanan. Nak tinggalkan pada waktu itu benda-benda yang tak bermanfaat. Benda-benda yang boleh membawa penyakit. Tapi kadang-kadang kita nak tunggu sakit. Pada waktu itu baru nak merawat. Padahal mencegah lebih baik daripada merawat. Ini ayat ni ajar. Kenapa kena jadikan musuh tu takut? Kenapa? Adakah supaya mereka pada waktu itu jadi apa? Tidak. Bila mereka takut, mereka tak ganggu umat Islam. Bila mereka takut, pada waktu itu mereka tidak berani untuk menyerang umat Islam. Itu tujuan dia. Mencegah lebih baik daripada merawat. Maka itu pengajaran yang kedua. Yang kita boleh dapat daripada firman Allah, turhibu nabihi. Daripada firman Allah, aduwallahi wa aduwakum. Pengajaran yang ketiga yang kita boleh dapat, dan ini pun di-highlightkan di dalam tafsir Al-Wasit, pada waktu itu yang kita nak takutkan adalah musuh Allah. Musuh Allah. Dan di sini kalau kita perasan, Allah tak sebut musuh kita. Allah sebut musuh Allah. Dan baru musuh kita. Maka di sini pengajaran yang ketiga yang kita boleh dapat adalah bila kita nak bermusuhan dengan seseorang itu, kayu ukuran yang pertamanya adalah mesti kerana Allah. Sebab itu Allah dahulukan adu Allah. Pada waktu itu takutkan musuh-musuh Allah. Orang yang menentang agama Allah, menyerang agama Allah, menyakiti baginda Rasulullah, musuh Allah. Maka daripada sini pengajaran yang kelima yang kita dapat, bahawa musuh kalau kita ada pun, pada waktu itulah mesti kerana Allah. Bukan kerana kita. Kalaulah kerana kita, maka pasti akan membawa kepada penzaliman, penganiayaan, membalas dendam dan sebagainya. Lalu sebab itu mestilah kerana Allah. Sebab itu sabda Nabi SAW, man ahabba lillah, barang siapa yang boleh mengasihi seseorang kerana Allah, wa abghadha lillah, dia boleh benci seseorang hanya kerana Allah, wa a'ta lillah, kalau dia bagi pun semata-mata kerana Allah, ataupun kalau dia tak nak bagi pun semata-mata semua kerana Allah, maka telah lengkap iman dia. Faqad istakmalal iman, sabda Nabi. Maka sebab itu disebutkan di sini didahulukan. Kalau kita perasan kata para ulama tafsir, adu Allah,
pada waktu itu nak menakutkan musuh-musuh Allah. Baru datang perkataan musuh kamu. Maka pentingnya bila kita nak bermusuhan, pada waktu itu antara sebabnya adalah kerana Allah, bukan kerana kita. Pada waktu itu kalaulah kita sentiasa nak bermusuhan kerana kepentingan peribadi, maka pada waktu itu susah nak hidup di dunia ini. Maka itu pengajaran yang ketiga yang kita boleh ambil daripada adu Allah. Adu Allah juga menyebut berkenaan tentang kita tak boleh nak menggunakan kekuatan untuk menakut-nakutkan umat Islam. Orang yang beriman tak boleh. Sebab mereka ni bukan musuh Allah. Maka itu pun pengajaran yang keempat. Kadang-kala ada orang pada waktu itu dia gunakan kekuatan yang dia ada untuk menakut-nakutkan orang Islam kerana orang Islam tu musuh dia. Dan pada waktu itu nak menakutkan orang beriman kerana ada kepentingan dia. Maka pada waktu itu Allah tegur, tak boleh, itu bukan tujuan dia. Tujuan kekuatan yang Allah bagi, tujuan pada waktu itu kekuasaan yang Allah bagi adalah untuk menakutkan musuh Allah, bukan pada waktu itu sesama umat Islam, sesama orang beriman, yang pada waktu itu mana mungkin orang beriman adalah musuh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu pengajaran yang keempat. Maka terkeluar daripada aduwallahi wa aduwakum, orang-orang yang beriman, orang Islam, kerana mana mungkin mereka ini adalah musuh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pengajaran yang keempat yang kita boleh dapat. Okey. Pengajaran yang keempat pengajaran yang tadi awak turhibun. Okey, pengajaran yang keempat yang kita boleh dapat terkeluar daripada adu Allah juga. Satu, yang ketiga, kita mesti bermusuhan kerana Allah, bukan kerana kepentingan peribadi. Dan yang kedua, bila bermusuhan pun pada waktu itu terkeluar, tak bolehlah kita nak menakut-nakutkan umat Islam ataupun orang beriman kerana mana mungkin mereka ini adalah musuh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kes Nabi, siapakah yang dimaksudkan di sini? Inilah golongan musuh-musuh Nabi, Quraisy, orang-orang Yahudi dan lain-lain. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala pada perkataan wa akharin, dan kamu dengan persiapan tadi kamu menakutkan orang-orang lain, min daripada, duni selain, him musuh-musuh tadi. Orang lain daripada orang lain selain daripada musuh-musuh tadi. Yang mana mereka ini la ta'lamuna, kamu tidak mengetahui mereka ini adalah musuh. Namun Allahu ya'lamuhum, Allah tahu mereka adalah musuh. Yang ini bahaya. Yang ini yang nombor 5, apakah dia? Musuh yang kita tidak kenal dia musuh. Yang ini bahaya. Tapi Allah kata mereka ni ada. Allahu ya'lamuhum, Allah tahu mereka ni musuh. Kalaulah dalam kes baginda Nabi SAW, siapa musuh yang tak diketahui? Kata para ulama tafsir, pada waktu itu kata Imam Fakhrul Razi, annal murada bihim al-munafiqun, orang-orang munafik. Musuh dalam selimut. Yang ni susah, yang ni bahaya. Yang ini banyak orang gagal, jatuh, binasa kerana musuh yang kedua ini. Musuh yang kamu tak tahu tentangnya, Allah yang tahu. Dipanggil musuh dalam selimut lah, musuh dalam bantal lah, musuh dalam bilik lah, musuh dalam rumah lah, macam-macam perumpamaan. Tapi hakikatnya kita tak tahu musuh ini musuh. Sebab itu penting kita kuatkan hubungan dengan Allah. Kenapa kena kuatkan hubungan dengan Allah? Allah berfirman, Allahu ya'lamuhum, Allah tahu mereka ni musuh, tapi kamu tak tahu. Daripada sini pengajaran yang kelima, bahawa bila kita melakukan persediaan, persiapan kekuatan, sebenarnya golongan-golongan yang musuh yang kita tak tahu ni, mereka pun pada waktu itu menjadi takut. Mereka pun pada waktu itu menjadi tidak berani. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Mudah-mudahan. Terima kasih kepada yang kali pertama join. Ini adalah program kita setiap pagi, satu hari satu ayat. Maka ini adalah golongan pengajaran yang kelima daripada wa akharina min dunihim,
musuh-musuh lain selain daripada musuh yang kamu tahu. Firman Allah, la ta'lamunahum, kamu tak tahu tentang mereka, akan tetapi Allahu ya'lamuhum. Sebab itu bila Allah berfirman Allahu ya'lamuhum, pentingnya untuk kita jaga hubungan dengan Allah. Sebab Allah boleh bantu kita, selamatkan kita daripada musuh-musuh yang kita tak tahu ini. Sebab itu pentingnya ada hubungan dengan Allah, menjaga hubungan dengan Allah. Terima kasih banyak-banyak Ummi Abi, terima kasih. Jazakumullah khairah, terima kasih. Maka ini adalah pengajaran yang kelima. Kemudian firman Allah, wa ma tunfiqu, dan apa-apa yang kamu belanjakan daripada sesuatu apapun pada jalan Allah. Maka daripada sini pengajaran yang keenam, dalam untuk membuat persediaan kekuatan, maka penting pada waktu itu mempunyai kewangan. Penting. Sebab itu kata para ulama tafsir, bila Allah perintahkan untuk wa'iddu, buat persiapan, di hujung ayat Allah berfirman wa ma tunfiqu. Penting pada waktu itu mempunyai kewangan. Sebab dunia ini adalah darul asbab. Walaupun sebenarnya Allah mampu untuk bantu kita melalui jalan malaikat. Allah mampu untuk umat Islam pada waktu itu tak perlu pakai kuda, pakai burak. Allah mampu. Tapi dunia adalah darul asbab. Maka sebab itu bila Allah sebut buat persediaan, maka pada waktu itu datangnya firman Allah tentang infak. Maka dalam tafsir Al-Wasit, pengajaran yang keenam yang kita boleh dapat daripada ini adalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, untuk pada waktu itu berinfak pada jalan Allah. Dan pengajaran yang keenam inilah yang kita dapat kaitan, dan pada waktu itu antara keperluan penting membuat persediaan pada waktu itu adalah kesediaan daripada sudut kewangan. Dan antara caranya pada waktu itu adalah menggalakkan umat Islam untuk infak. Maka ini adalah ganjaran yang pengajaran yang keenam. Pengajaran yang ketujuh, orang yang infak pada jalan Allah, orang yang pada waktu itu memberi untuk agama Allah. Firman Allah, kelebihan dia, dan ini pengajaran yang ketujuh, yuwaffa. Allah menggunakan perkataan Allah akan sempurnakan. Yuwaffa, disempurnakan. Berapa banyak tu kalau sempurna? Berapa banyak? Kalau dalam Al-Quran kita lihat, pada waktu itu digandakan 700 kali ganda, tu biasa. Sedekah satu, alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, sedekah satu dapat pahala 700. Maka pada waktu itu biasa. Biasa. Kalau sedekah satu dapat 700, biasa. Lalu bagaimana pula bila Allah sebut yuwaffa, Allah sempurnakan? Maka daripada sini sebenarnya kata para ulama, kita diberikan makluman tentang pahala yang sangat-sangat besar pada waktu itu daripada kalangan daripada memberi. Pahala yang sangat besar untuk memberi. Sebab itu yuwaffa dilengkapkan dengan firman Allah, wa antum la tuzlamun, dan kamu tidak akan dianiaya. Tak akan dianiaya. Lalu tak dianiaya ni kata para ulama, kenapa pula nak ada perkataan la tuzlamun? Padahal sedekah ini adalah benda sunat. Sedekah tak wajib, zakat wajib. Tapi bila Allah nak highlightkan tentang pahala orang yang bersedekah, dan Allah lengkapkan dengan firman-Nya, kamu tak akan dianiaya, maka pada waktu itu nak menggambarkan kepada kita betapa besarnya pada waktu itu gambaran ganjaran untuk sedekah. Kamu tak boleh nak bayangkan, punya banyak pahala sedekah ini, dan kamu tak akan dianiaya. Kan kalaulah contoh, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ada orang pada waktu itu dia dah bekerja. Maka pada waktu itu dia bekerja sungguh-sungguh, dan pada waktu itu dia dapat gaji dan bonus. Lalu orang yang dapat bonus ni pun kadang-kadang isu juga. Kadang-kadang dah bagi bonus 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Kadang-kadang dia masih lagi ada perasaan, tak setimpal lah, aku punya bawa masuk projek lagi banyak. Baru-baru ni saya terbaca, pada waktu tu syarikat perkapalan mana tak, pada waktu itu dia bagi bonus sampai 50 bulan tak silap. 50 bulan punya bonus. Itu pun pasti mungkin ada orang rasa, Allahumma salli ala Muhammad, aku buat projek lagi banyak kot. Dia mungkin ada rasa dianiaya.
Tapi Allah bila bagi 52 bulan, 52 bulan bonus. 52 bulan punya bonus. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi masih lagi ada perasaan mungkin kadang-kala pada waktu itu tak cukup, mungkin dianiaya. Tapi pahala sedekah ni punya banyak. Firman Allah, yuwaffa ilaikum, Allah sempurnakan untuk kamu, la tuzlamun, dan kamu tak akan rasa dianiaya. Berapa banyak tu? Hanya Allah yang tahu berapa banyak. Berlipat kali gandanya ganjaran untuk orang yang pada waktu itu bersedekah. Maka inilah pengajaran yang kita boleh ambil. Esok pada waktu itu kita akan sambung ayat yang ke-61 insya-Allah. Terima kasih semua, jumpa nanti jam 9 suku lebih kurang pembacaan kitab hadis Jami' Tirmizi. Terima kasih semua. Fi bawa jap kitab Tirmizi. Kitab Tirmizi. Lalu sebenarnya ini kitab yang kita baca. Lalu ada di antara jemaah yang dia sebenarnya bahasa Arab, sebab itu saya tidak jual. Ni kitab dia, tebal. Jami' terbalik. Ada ni Jami' Tirmizi. Tebal. Lebih kurang 1,500 muka surat. 1,500 muka surat. Yang ini adalah ada di antara jemaah yang pada waktu tu dia nak beli juga, walaupun saya dah kata bahasa Arab, tapi nak beli juga supaya dapat berkat. Lalu ini hadis yang kita baca. Sebab itu kita baca 5 suku. Cuma pagi tadi saya tak larat sangat. 5 suku, 7.40, 9.15 dan juga 3 petang. Isnin sampai Jumaat. Dan pada hari Sabtu Ahad kita baca pagi je, mudah-mudahan insya-Allah. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.